Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar semua? Hari ini kita teruskan pembelajaran kita untuk memahami satu lagi masyarakat, iaitu masyarakat industri. Sebelum ini saya telah menjelaskan tentang perkembangan revolusi industri pertama, kedua dan juga ketiga di England, di Jerman dan juga di Amerika Syarikat. Hari ini kita khususkan kepada apa dikatakan sebagai masyarakat industri di England pada abad ke-17, abad ke-18 dan abad ke-19. Jadi teruskan bersama saya, Suku Sensei, dalam persediaan kita untuk menghadapi peperiksaan semester 1. Teruskan bersama saya. Okey, kita teruskan para pelajar. Untuk memahami masyarakat industri di England, kita kena lihat apa yang berlaku sebelum revolusi industri. Industri ataupun kegiatan yang berasaskan industri ini ataupun perkilangan telah bermula sebelum revolusi industri lagi. Jadi industri yang pertama waktu itu adalah industri pakaian ataupun industri tekstil. Di mana kalau kita lihat pada tahun 17 ataupun 1730-an, kilang yang terawal di England adalah kilang tekstil, itu berasaskan kain kapas. Jadi dalam masa itulah proses perkilangan itu dilakukan di beberapa rumah ataupun di beberapa kawasan ladang yang diusahakan oleh petani ataupun pemilik tanah ataupun tuan tanah yang mengusahakan penghasilan barangan, terutamanya pakaian pada waktu itu. Jadi proses menghasilkan pakaian itu daripada mengumpul benang, mewarnakannya, memprosesnya, membentuk ataupun membuat pakaian, semua itu berlaku di dalam rumah-rumah tertentu yang menjadi asas kepada bermulanya perindustrian pada waktu itu. Jadi sebelum revolusi perindustrian lagi sudah ada kegiatan industri, tetapi bersifat dalam bentuk rumah-rumah. Dia tak ada satu kilang yang khusus di mana semua proses pengeluaran itu dilakukan di tempat yang sama. Tapi diagih-agihkan, ada bahagian atau rumah tertentu yang akan memintal benang, rumah tertentu akan menenun benang, rumah yang tertentu akan mendesainkan, mewarnakan kain dan sebagainya. Itu adalah proses di peringkat awal. Dan pada waktu itu kalau kita lihat, ramai pengusaha-pengusaha ataupun pelabur yang kaya raya di mana di bandar-bandar Eropah mula kembali ke luar bandar di kawasan-kawasan ladang ini untuk melabur, memberikan modal untuk mengusahakan. Sebab pakaian ataupun tekstil pada waktu itu mendapat tempat dalam pasaran, tak kira sama ada di England ataupun di negara-negara Eropah yang lain pada waktu itu. Itu adalah perkembangan awal yang pelajar perlu tahu. Ini bukanlah masyarakat industri itu wujud tiba-tiba saja dia wujud, tidak. Dia berlaku akibat daripada perkembangan revolusi pertanian. Pertanian semakin maju, tuan tanah semakin kaya, jika ada modal dan sebagainya, industri ini juga mula berkembang. Itu membawa kepada perubahan dari segi penghasilan sesuatu barangan dan juga perkhidmatan yang akan diberikan dalam apa yang dikatakan sebagai masyarakat industri. Okey, mari kita fahamkan apa yang dikatakan sebagai masyarakat industri. Istilah masyarakat industri ini diperkenalkan oleh Saint Simon, itu salah seorang ahli ekonomi British pada waktu itu. Masyarakat industri adalah masyarakat yang menjadikan pekerjaan ataupun sumber pendapatannya berasaskan kepada kegiatan perindustrian ataupun perkilangan. Mereka mendapat upah daripada kerja yang mereka lakukan. Biasanya mereka bekerja di kilang-kilang ataupun perusahaan. Jadi wujud pengkhususan kerja dan bergantung kepada pengeluaran secara besar-besaran. Itulah kilang. Ini dalam kilang kita tak buat semua kerja. Ada bahagian-bahagian tertentu dibuat oleh pekerja tertentu. Dari segi proses menghasilkan sesuatu barangan. Dan biasanya barangan yang dihasilkan oleh kilang ini adalah dalam jumlah kuantiti yang banyak dan juga mengutamakan kualiti. Itulah sebahagian besar daripada apa yang dikatakan sebagai masyarakat industri. Dan kebanyakan mereka yang bekerja dalam sektor perindustrian ini tinggal di kawasan bandar dan juga di pinggir bandar. Jadi kita boleh bagikan masyarakat industri ini kepada dua kategori, iaitu pengusaha industri
Itu orang yang membuka kilang, melabur modal, menguruskan kilang tersebut. Itu dipanggil pengurus ataupun penguasa industri. Penguasa industri itu orang yang memiliki kilang tersebut. Dan di bawahnya adalah pekerja-pekerja industri. Jadi pekerja industri ni ada berbagai jenis. Daripada pengeluar kirani, ada accountant, ada pengurus ataupun manager, ada mungkin ada banyak lagi bahagian-bahagian tertentu yang menjaga kualiti dan sebagainya, yang itu dipanggil sistem kilang. Dan sistem perkilangan itu memerlukan ramai pekerja dalam bidang tertentu yang diberikan pengkhususan dari segi menghasilkan sesuatu barangan. Daripada memproses bahan mentah itu, menukarkannya kepada barangan siap untuk digunakan oleh pengguna. Jadi mereka yang terlibat dalam pengeluaran barangan dan juga perkhidmatan dan menggunakan mesin. Di dalam masyarakat industri ini, penggunaan mesin itu penting sebab mereka perlu mengeluarkan barangan yang mereka hasilkan itu dengan banyak, cepat dan murah. Jadi banyak benda yang perlu mereka lihat. Dari segi kos, dari segi keuntungan, dan lebihan itu mampu untuk mereka memiliki kekayaan. Dan para pekerja akan mendapat gaji yang lebih, pengusaha akan mendapat keuntungan yang besar. Jadi mereka perlu membuat sesuatu sistem kilang yang efisien. Itulah yang berlaku dalam masyarakat industri pada waktu itu. Jadi walaupun mesin jentera ini diperlukan dalam menghasilkan sesuatu barangan, ada juga kilang tertentu yang menghasilkan produk tertentu yang masih mengutamakan penggunaan handmaker, penggunaan tangan, barang buatan tangan. Sebab dia dapat menghasilkan satu kerja yang lebih unik, lebih menghasilkan barang yang cantik, tapi nilainya sangat mahal, dan dia juga mendapat pasaran pada waktu itu. Jadi masih ada ruang kepada kumpulan ini, tetapi mereka masih lagi di dalam sektor perindustrian. Dan mereka, kalau kita lihat pada awal dalam masyarakat industri ini wujud, penggunaan mesin itu tidak semua mampu untuk menggunakan mesin. Sebab mesin itu memerlukan modal yang besar untuk melabur, dan mereka tidak pasti sama ada mesin itu dapat menjamin untuk mereka memperoleh keuntungan yang besar. Sejauh mana mesin itu mampu menghasilkan barangan yang berkualiti. Jadi itu peringkat awal yang dihadapi oleh pengusaha ataupun pemilik kilang ini. Jadi itu keadaan yang berlaku pada masyarakat industri di England pada waktu itu. Jadi untuk memajukan menggunakan mesin membuat pengeluaran secara besar-besaran, mereka mesti melabur dan melabur ataupun meletakkan modal yang banyak dalam sektor ini. Itu adalah fenomena yang berlaku dalam masyarakat industri di awal kemunculan ataupun perkembangan masyarakat industri di England. Okey, mari kita memahami apa dikatakan sebagai ciri-ciri masyarakat industri. Ciri yang pertama, masyarakat industri di England, kita boleh lihat dari segi kegiatan ekonomi. Jadi masyarakat industri itu melakukan kegiatan ekonomi berasaskan industri. Jadi mereka memberi tumpuan kepada pengeluaran barangan secara besar-besaran. Masyarakat industri bergantung kepada sektor perindustrian sebagai sumber pekerjaan dan punca pendapatan. Sebab mereka bekerja di kilang. Mereka bekerja menghasilkan barangan untuk mengeluarkan barangan dalam kuantiti yang banyak. Bila kilang mendapat keuntungan dan mereka mendapat gaji yang besar. Jadi masyarakat industri mempunyai kemahiran dalam mengendalikan mesin yang digunakan secara meluas dalam menghasilkan sesuatu barangan. Pekerja kilang beralih kepada sektor perkhidmatan. Selain daripada perkilangan, mereka juga akan terlibat di dalam sektor perkhidmatan. Itu lagi satu kegiatan ekonomi yang boleh kita kaitkan dengan kegiatan industri, seperti perkhidmatan, kewangan, bank, insurans dan sebagainya. Dan dari segi kegiatan ekonomi juga kita boleh kaitkan dengan menghasilkan barangan secara besar-besaran untuk memenuhi permintaan ataupun pasaran, sama ada pasaran tempatan ataupun pasaran antarabangsa. Jadi dengan adanya permintaan, maka kegiatan industri ini berkembang, terutamanya dalam menghasilkan pelbagai jenis barangan kilang
sama ada dalam industri memproses, industri mengilang, mengetim dan sebagainya. Jadi ini akan memberi keuntungan pada pengusaha-pengusaha. Sebab itu pada waktu itu banyak kilang dibuka sebab nak memenuhi permintaan, sama ada di dalam England ataupun untuk dieksport. Ini lebih-lebih lagi apabila England menjadi kuasa imperialis. Jadi mereka boleh memasarkan produk kilang mereka dan juga mendapat bahan mentah yang mereka perlukan daripada tanah jajahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Pelajar, masyarakat industri juga kita boleh kaitkan dengan pengkhususan kerja. Macam saya kata tadi, mereka bekerja dalam sebuah kilang, di mana dalam kilang itu wujud pembahagian kerja yang jelas untuk mencepatkan proses pekerjaan itu, menghasilkan sesuatu barang dengan banyak, dengan berkualiti dan cepat serta menjimatkan kos. Jadi mereka perlu buat satu pengkhususan kerja. Ini daripada bahagian pengeluaran, bahagian kualiti dan juga bahagian lagi inovasi ataupun reka cipta. Okay, semua itu sangat membantu. Jadi itu yang dikatakan sebelah punya pengkhususan kerja. Pekerja-pekerja akan melakukan sebahagian daripada kerja dalam menghasilkan sesuatu barangan mengikut bahagian yang dibagikan oleh pengurus kilang yang menjalankan operasi kilang di sesuatu kilang. Maksudnya, jadi pembagian kerja dan pengeluaran secara besar-besaran telah mengurangkan kos operasi dan meningkatkan pengeluaran. Itu yang dikatakan sebagai pengkhususan kerja, terutamanya dalam mengoptimumkan keuntungan dan mengurangkan, meminimalkan kos pengeluaran. Ini akan memberi keuntungan kepada pengusaha dan mereka akan melabur dengan banyak dari segi membeli mesin-mesin untuk memudahkan proses perkilangan ini. Jadi ciri yang kedua, pengkhususan kerja berlaku dalam sektor perkilangan, khususnya dalam sistem kerja di kilang ini yang dibagikan kepada bahagian-bahagian tertentu. Ciri masyarakat industri seterusnya adalah dari segi mobiliti sosial. Mobiliti sejauh mana masyarakat industri boleh mobile dari segi status sosialnya. Pertama, mobiliti sosial ini berlaku disebabkan oleh perubahan yang berlaku dari segi perolehan pendapatan. Ini membawa kepada peningkatan taraf hidup golongan pekerja. Bukan seperti dahulu lagi, lot, basal dan juga serf yang tidak boleh untuk mengubah dari segi status itu. Tapi keadaan ini sudah berubah apabila perkembangan masyarakat industri pada revolusi perindustrian yang berlaku telah menyebabkan ramai serf telah bebas dan serf telah menjadi pekerja kilang dan juga telah melahirkan ramai kumpulan kelas menengah dalam masyarakat. Dan kumpulan-kumpulan menengah ini mereka memiliki pengetahuan, mereka memiliki ilmu dan mereka mendapat tempat dalam sektor perkilangan. Ini telah menaikkan taraf kedudukan mereka. Ini di mana kalau kita lihat dari segi masyarakat ini, kita boleh bagi kepada dua, iaitu kelas kapitalis ataupun pemodal ataupun toke, yang dulu kita panggil tuan tanah. Dan satu lagi adalah kelas pekerja. Jadi dua kelas ini telah berubah. Ini yang menyebabkan mobiliti sosial itu berlaku. Jadi mereka yang mendapat pendapatan yang tinggi, kehidupan mereka lebih baik dan kehidupan mereka lebih makmur, rumah yang lebih bagus dan kehidupan yang lebih baik. Itu telah mengubah dari segi mobiliti sosial dan mereka ini nanti akan menuntut perubahan dari segi perubahan politik, hak-hak yang mereka dari segi hak warga negara dan sebagainya. Satu lagi ciri penting adalah berkaitan dengan kemunculan kelas. Ini disebabkan oleh berlakunya mobiliti sosial tadi, maka muncul kelas yang baru, iaitu kelas pertengahan. Ini ada golongan profesional yang saya katakan tadi. Ini mereka memiliki pengetahuan, mereka menjadi pengurus kilang, mereka jadi accountant, menjadi peguam, menjadi doktor, dalam perkhidmatan tertentu yang berkaitan dengan sektor perindustrian misalnya. Jadi mereka ini telah melahirkan kumpulan kelas yang baru yang dipanggil golongan pertengahan dan mula mendapat tempat dalam masyarakat pada waktu itu. Disebabkan oleh perubahan mobiliti tadi, mereka dah boleh mobile, bertukar kerja, bertukar tempat, boleh bergerak dengan mudah, dan ini telah melahirkan apa yang dikatakan sebagai
kemunculan kelas, iaitu kelas profesional yang dipanggil kelas masyarakat pertengahan. Ini bukan lagi hanya golongan bangsawan, masyarakat bawahan, tapi ada kelas pertengahan di tengahnya. Kelas pertengahan ini telah mula mendapat tempat sebab mereka memiliki sumber kewangan, mereka memiliki ilmu, dan mereka ini mendapat tempat, sudah mendapat tempat dalam masyarakat. Dan satu lagi adalah masyarakat yang berpengetahuan ataupun berliterasi. Jadi masyarakat industri ini memerlukan masyarakat yang berliterasi ataupun berilmu pengetahuan dan berpendidikan supaya mereka dapat mengajar, mengendalikan mesin, menjadi pengurus juruteknik ataupun mereka yang mencipta sistem mengurus kilang, mereka cipta, menghasilkan produk, barang dan sebagainya. Semua itu memerlukan ilmu pengetahuan yang dipanggil literasi. Jadi masyarakat yang berliterasi ini menggunakan ilmu secara sistematik dalam merancang tugas dan menjalankan aktiviti sosial yang lain. Jadi mereka telah terdedah kepada idea-idea baru dari segi politik, idea-idea ekonomi, yang menyebabkan mereka mendapat tempat. Yang saya katakan tadi, ketiga-tiga faktor ini ada kaitan, tiga-tiga ciri ini. Membantu sosial, mereka mobile, mungkin mereka boleh berubah. Dulu mereka kerja di kawasan pertanian, boleh kerja di kawasan industri. Telah melahirkan golongan kapitalis, pemodal dan juga kelas pekerja. Kemudian dari situ wujudnya yang dipanggil sebagai kelas pertengahan, iaitu golongan profesional, yang berliterasi, itu daripada masyarakat yang berilmu pengetahuan. Mereka untuk ilmu dia dapat ada degree, ijazah dan sebagainya. Jadi mereka mempunyai keupayaan untuk menjalankan pekerjaan dalam sektor-sektor kilang dan juga perkhidmatan yang baru, yang sangat diperlukan oleh masyarakat pada waktu itu. Dan mereka ini juga menjadi politician, menjadi ahli ekonomi, menjadi ahli falsafah dan sebagainya. Ini yang memberi satu perubahan dalam masyarakat industri. Ciri seterusnya dalam masyarakat industri adalah urbanisasi ataupun perbandaran. Proses urbanisasi ataupun perbandaran, apa sebenarnya pelajar? Urbanisasi ataupun perbandaran ini adalah satu proses di mana perubahan, terutamanya dari segi pertambahan penduduk secara mendadak di satu kawasan ataupun bandar, dari kampung menjadi mukim, menjadi bandar. Ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang ramai. Jadi masyarakat yang tinggal di kawasan bandar dan mereka yang bekerja di kilang-kilang, jadi mereka memerlukan tempat tinggal, dan kebanyakan kilang berada di bandar. Maka kawasan bandar itu menjadi limpahan penduduk, terutamanya mereka yang berhijrah dari kawasan bandar ke bandar, ataupun dari luar bandar ke luar bandar, ataupun dari negara lain di Eropah, dan mereka datang ke England sebab pada waktu itu di England ada banyak peluang pekerjaan. Ini menyebabkan berlakunya proses perbandaran ataupun urbanisasi, khususnya di bandar-bandar industri seperti Manchester, Leeds, Liverpool ataupun Chelsea. Jadi kesan daripada ini menyebabkan pertambahan penduduk yang ramai itu menyebabkan berlakunya kesesakan, pencemaran, dari segi masalah kesihatan dan sebagainya. Itu semua berlaku disebabkan oleh perkembangan bandar, proses perbandaran. Dan kalau kita lihat juga penduduk yang ramai itu memberi keuntungan kepada petani-petani yang membekalkan makanan, pengusaha-pengusaha makanan dan sebagainya. Ini tempat tinggal, ini akan memberi perkembangan kepada kegiatan-kegiatan ekonomi lain yang berkaitan dengan proses urbanisasi ini. Dan satu lagi adalah ciri yang seterusnya adalah lahirnya semangat keusahawanan. Dalam masyarakat industri, semangat keusahawanan ini penting sebab mereka lah yang merupakan pengusaha ataupun orang yang membuka sebuah kilang. Jadi antara mereka ialah James Watt 1736 hingga 1819, Matthew Walton 1728 hingga 1808. Merupakan pengusaha, orang yang mengusahakan, memajukan sektor perindustrian untuk memberi keuntungan. Mereka melabur, mereka cerita dan sebagainya. Mereka mempunyai semangat keusahawanan dan daya kreativiti serta inovatif yang tinggi dalam bidang industri. Mereka juga memiliki modal yang cukup untuk membeli mesin baru dan membuka kilang.
Itu yang penting. Itu dipanggil sebagai pengusaha. Pengusaha ini pun akan menjadi salah satu aset penting dalam sistem ekonomi kapitalis, sebab dia membawa kepada keuntungan. Bukan hanya wang, tetapi pengusaha itu sendiri adalah aset kepada apa dikatakan sebagai sumber ekonomi. Apabila berlaku penghijrahan secara besar-besaran daripada bandar ke bandar, dari luar bandar ke bandar untuk mencari pekerjaan, ini telah melahirkan ramai penduduk, ramai orang di satu tempat, dan mereka ini ada di kalangan mereka juga adalah mereka yang mempunyai semangat keusahawanan. Itulah antara perkara ciri penting disebabkan oleh proses urbanisasi tadi dan pembandaran itu bukan hanya membekalkan peluang pekerjaan di sektor-sektor perkilangan yang banyak tumbuh untuk bekerja dalam sektor perkilangan tersebut, tetapi ada juga mereka yang menjadi usahawan untuk membuka sebuah kilang sebab mereka mempunyai modal, mempunyai pengetahuan, mempunyai kemahiran dan mempunyai keupayaan untuk menghasilkan ataupun membuat sesuatu inovatif yang baru untuk memajukan industri pada waktu itu. Itu ciri yang penting dalam masyarakat industri, khususnya di England. Satu lagi ciri penting dalam masyarakat industri di England adalah perkembangan sains dan teknologi. Perkembangan sains dan teknologi ini menyebabkan masyarakat yang berliterasi itu mempunyai pengetahuan khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Bidang ini sangat penting dari segi masyarakat industri, di mana dalam masyarakat industri mereka memerlukan teknologi baru untuk membolehkan mereka menghasilkan barangan yang berkualiti, yang banyak, yang murah, yang baru untuk memenuhi permintaan dan bersaing dengan kilang-kilang lain yang tumbuh di seluruh Eropah selepas itu nanti. Perkembangan sains dan teknologi ini telah melahirkan golongan saintis yang menghasilkan pelbagai ciptaan baru seperti enjin berkuasa uap oleh Thomas Newcomen dan juga James Watt. Jadi ketakutan pada peringkat awal itu, penggunaan ataupun inovasi ini pada peringkat awal itu digeruni ataupun tidak digemari oleh sebahagian besar oleh penduduk pada waktu itu ataupun masyarakat pada waktu itu, disebabkan mereka bimbang mereka akan kehilangan kerja, sebab bila menggunakan mesin pekerjaan itu, peluang pekerjaan itu akan berkurangan. Itu di peringkat awal tapi sebenarnya mesin dan jentera di peringkat itu melalui kemajuan sains dan teknologi ini telah mencepatkan, mempermudahkan pekerjaan mereka. Mereka tidak kehilangan kerjaan, tapi mesin itu perlu dikendalikan oleh manusia. Dia tak boleh bergerak sendiri, perlu dikendalikan oleh manusia. Itu pada peringkat awal. Kalau kita lihat dari segi bagaimana teknologi itu mempengaruhi masyarakat, khususnya dari segi penerimaan mereka dalam sesuatu yang baru apabila berlakunya revolusi industri itu. Dan pada waktu itu juga kalau kita lihat pada peringkat awal pemajuan dalam bidang sains teknologi itu, masyarakat juga merasa gusar disebabkan mereka akan kehilangan pekerjaan dalam tempoh masa tertentu setelah selesai sesuatu pengeluaran. Tetapi ini tidak berlaku apabila kemajuan sains teknologi itu membolehkan perkilangan itu berjalan berterusan, tidak perlu berhenti pada musim-musim tertentu. Itu kelebihan. Kemajuan sains dan teknologi itu telah membantu perkembangan industri. Yang itu yang dikatakan sebagai revolusi industri. Jadi semua anggapan sebelum ini, kegusaran dia di peringkat awal yang dialami oleh masyarakat, mereka takut teknologi itu akan menggantikan mereka dari segi peluang pekerjaan dan menyebabkan mereka menganggur rasanya adalah bersifat sementara. Seterusnya kita bincangkan faktor perkembangan revolusi industri. Pertama, disebabkan oleh pertambahan penduduk. Itu perkara yang sangat penting sebab apabila industri berkembang, berlakunya urbanisasi ataupun proses pembandaran yang berlaku akibat kepada pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk ini juga kalau pelajar lihat, dia berkaitan dengan terdapatnya peluang pekerjaan. Sebab tu ramai orang yang berhijrah, yang datang dari sama ada dari bandar ke bandar, dari luar bandar ke bandar ataupun daripada negara lain di Eropah ke England untuk mendapatkan peluang pekerjaan.
Ini menyebabkan berlakunya pertambahan penduduk. Jadi pertambahan penduduk ini menjadi faktor penting kepada perkembangan revolusi industri. Contoh, kalau kita lihat tahun 1700, jumlah penduduk di England pada waktu itu 55 juta orang. Tahun 1750 jadi 6,5 juta. 1801 9 juta, dan pada tahun 1831 penduduk berjumlah 14 juta. Ini terutamanya di England dan juga Wales. Jadi ini telah memberi bekalan tenaga buruh yang mencukupi, yang banyak untuk kilang, dan juga pasaran bagi barangan siap. Sebab penduduk yang ramai ini memberi dua faedah kepada perkembangan revolusi industri. Pertama, dari segi pekerjaan, ini mengisi peluang pekerjaan. Kedua, dari segi pasaran, mereka juga merupakan pengguna yang membeli barangan yang diperlukan untuk barang-barang yang dihasilkan oleh kilang untuk mereka gunakan dalam kehidupan seharian. Ini termasuklah produk-produk makanan, produk-produk yang membantu mereka dari segi kehidupan dan sebagainya, alatan dan sebagainya. Okey, itu perkara penting. Jadi kalau kita lihat, bekalan tenaga buruh yang mencukupi ini telah menyebabkan kilang berkembang. Kilang bertambah dengan banyak. Saja pada tahun 1800 penduduk England seramai 9 juta orang, tetapi pada tahun 1900 menjadi 32.9 juta. Okey, jadi revolusi industri ini bermula di England 1750 kerana berlakunya perubahan pesat dalam sektor pertanian. Jadi penduduk yang bertambah juga disebabkan oleh kemajuan dalam sektor pertanian. Sebab pertanian itu menyumbang untuk membekalkan bekalan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, hasil-hasil produk tenusu dan sebagainya yang diperlukan oleh penduduk yang tinggal di bandar, yang bekerja di kilang. Jadi mereka perlukan barang makanan, gandum dan sebagainya. Okay? Jadi kemajuan dari segi pertanian juga menyumbang kepada pertambahan penduduk ini. Sebab kemajuan dalam pertanian itu membolehkan mereka membekalkan makanan yang mencukupi untuk menampung jumlah penduduk yang ramai. Okay? Ini menyebabkan sektor pertanian juga berkembang, menjadi lebih cekap, menjadi lebih produktif. Okay? Khususnya dalam menyediakan bekalan makanan kepada penduduk yang semakin ramai di bandar-bandar utama di England pada waktu itu. Okay, ini yang menjadi satu faktor penting yang membawa kepada perkembangan revolusi industri di England pada abad ke-18. Faktor kedua yang menyumbang kepada perkembangan revolusi industri di England adalah kerana England kaya dengan berbagai bahan mentah. Pertama, bahan mentah ini ada dua, para pelajar. Jadi, bahan mentah yang digunakan oleh kilang ataupun industri untuk menghasilkan sesuatu produk atau pembarangan yang lain. Satu lagi, bahan api ataupun bahan bakar ataupun sumber tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan mesin, menggerakkan operasi dalam sistem kilang. Okay, semua itu memerlukan sumber tenaga. Jadi dua sumber bahan mentah ini terdapat dengan banyaknya di England. Okay, terdapat bekalan bahan mentah yang banyak di England seperti arang batu di wilayah Newcastle dan Wales. Biji besi juga banyak, terutamanya di Wales. Jadi ini dua sumber yang penting dari segi bahan bakar, bahan sumber tenaga, dan juga bahan untuk produk, bahan mentah untuk menghasilkan mesin, jentera daripada besi. Ini sangat memerlukan besi. Menjelang tahun 1860, England mendahului dalam pengeluaran arang batu sebagai bahan bakar, bahan api untuk kegunaan industri pada waktu itu. Jadi pertambahan dan pelbagaian daripada hasil pertanian juga merupakan satu sumber bahan mentah yang sangat penting dalam menghasilkan produk yang baru. Hasil-hasil pertanian ini sama ada diproses, dikilang, ditinkan semula, ataupun dijadikan bahan ni untuk industri sederhana, industri ringan dan sebagainya, seperti minuman, bahan-bahan minuman, dan juga mengetin sardin dan sebagainya. Ini memproses tenusu, menghasilkan keju, cheese, dan juga menghasilkan produk-produk susu, susu segar, fresh milk dan sebagainya. Jadi semua itu berkaitan dengan kemajuan dalam bidang pertanian. Jadi perkembangan dalam pertanian itu sebenarnya membantu kemajuan dalam bidang industri. Sebab hasil pertanian ini boleh diproses
dikilang ataupun ditimkan untuk menghasilkan barangan baru, produk baru yang boleh digunakan oleh pengguna. Ini perkara penting. Ini untuk menjadikan negara itu sebuah negara industri ataupun melahirkan masyarakat industri yang banyak terlibat dengan aktiviti perindustrian, kekayaan bahan mentah sangat diperlukan. Sebab dia akan mempengaruhi jenis industri yang dibina ataupun jenis industri yang terdapat di sesuatu kawasan. Ini berdasarkan kepada keupayaan dia untuk menghasilkan barangan berdasarkan bahan mentah. Dan hari bahan mentah, barang kilang yang dihasilkan, maka pertambahan penduduk tadi akan lebih juga membantu, sebab bahan yang dihasilkan itu akan digunakan oleh pasaran domestik ataupun pasaran tempatan ini dengan jumlah penduduk yang ramai. Jadi dua faktor ini memang berkaitan antara satu sama lain. Ini dalam membantu menjadikan revolusi industri itu semakin maju di England pada waktu itu. Satu lagi perkara penting yang menyebabkan eksportasi bahan-bahan mentah, sama ada hasil pertumbuhan, hasil pertanian, hasil perikanan dan sebagainya, dapat diusahakan dengan baik disebabkan wujudnya sistem infrastruktur yang baik. Ini sistem perhubungan pengangkutan yang baik, khususnya landasan kereta api di England dan jajahannya, yang memudahkan usaha membawa masuk bahan mentah ini, sama ada bahan mentah yang diimport, dibawa daripada tanah jajahan ke pelabuhan-pelabuhan utama di England, ke kawasan perkilangan, ke bandar-bandar perkilangan, dan juga untuk membawa hasil-hasil bahan mentah seperti besi, biji, arang batu dan sebagainya ke kilang untuk diproses. Semua itu memerlukan jaringan perhubungan yang baik. Ini jaringan pengangkutan yang baik. Ini sistem perhubungan dan komunikasi yang bagus. Ini misalnya sistem fax, telefax dan sebagainya. Itu kemudian berlaku. Semua ini menyumbang kepada kemajuan revolusi industri. Ini kalau kita lihat, England merupakan pengeluar terbesar di dunia kalori dan juga arang batu. Pada tahun 1860 banyak 80 juta tan metrik arang batu dan 225 tan metrik kalori telah dihasilkan oleh England. Jadi kekayaan bahan mentah sangat diperlukan untuk memajukan bidang ataupun sektor perindustrian. Faktor ketiga yang membawa kepada perkembangan revolusi industri di England adalah inovasi ataupun penciptaan baru. Perkembangan revolusi pertanian khususnya telah melahirkan pelbagai ciptaan baru dalam bidang pertanian. Ini telah membawa kepada revolusi pertanian, seperti mesin menyemai benih, mesin membajak Rotterdam, jentera berkuasa wap, mesin memukul yang menggunakan kuasa wap, telah mendorong tercetusnya revolusi industri di England. Jadi kemajuan dalam bidang pertanian menyumbang kepada kemajuan dalam bidang industri. Itu perkara yang pertama. Kedua, penciptaan baru juga wujud dalam industri yang tertua, industri yang awal, iaitu industri tekstil. Ini yang memudahkan kepada perkembangan revolusi industri di England pada waktu itu. Utamanya khususnya dalam bidang penghasilan pakaian. Misalnya penciptaan alat-alat seperti spinning jenny, dan beberapa alat yang lain yang boleh kita lihat sangat membantu dalam mempercepatkan proses menghasilkan kain, linen, kapas dan sebagainya. Jadi penciptaan mesin ini dapat mengurangkan penggunaan tenaga manusia dan meningkatkan hasil pertanian. Seterusnya, hasil yang lebih ini dapat dijadikan sebagai sumber bahan mentah dalam sektor industri. Jadi itu perlunya inovasi. Tahun 1781, James Watt telah meningkatkan enjin steam yang dihasilkan oleh Newcomen dan mempatenkan enjin yang baru. Ini telah merangsang perkembangan revolusi industri. Ini akibat daripada kemajuan yang dicapai dalam enjin steam. Jadi pedagang dan juga perindustrian, ini pengusaha industri dan juga pedagang, pada awalnya sangat berhati-hati dalam menerima dan menggunakan teknologi baru yang dihasilkan. Sebab mereka masih bimbang. Ini sama ada mesin yang mereka gunakan itu, sebab dia melibatkan kos yang tinggi, mampu memberi pulangan yang sewajarnya. Dari segi kualiti, dari segi bilangan produk yang dihasilkan dan ketahanan serta kos untuk menampung harga sesuatu barangan yang dihasilkan. Itu pada peringkat awal. Tetapi mereka tidak boleh menolak
ini perkembangan ciptaan baru ini, sebab dia memudahkan lagi proses menghasilkan sesuatu barangan dan dalam mengembangkan lagi perindustrian di sesuatu kawasan. Jadi kalau mereka tidak mengikuti dan tidak menerima teknologi baru ini, mereka akan ketinggalan. Tidak dapat bersaing dengan syarikat-syarikat lain yang memiliki modal yang besar dan menggunakan teknologi dan hasil-hasil inovasi yang baru ini. Walaupun kos mesin yang tinggi, ketidakpastian tentang prestasi akibat daripada penciptaan baru ini, namun lama kelamaan mereka terpaksa menerima apabila jelas terbukti bahawa mesin-mesin ini membantu mereka dalam menghasilkan keuntungan yang optimum dengan kos yang paling minimum. Faktor keempat yang boleh kita kaitkan dengan perkembangan revolusi industri di England adalah faktor yang penting, iaitu modal. England juga mempelopori industri di Eropah kerana mempunyai hasil kekayaan yang dikumpul daripada pengamalan dasar merkantilisme yang menekankan kekayaan, kekuasaan dan kebajikan negara dan rakyat. Jadi usaha yang berterusan dan bersungguh dalam kerajaan England untuk mewujud menjadi satu kuasa empire, membina empire British, terutamanya dalam mengumpul kekayaan melalui dasar merkantilisme, ini telah membolehkan kerajaan Inggeris pada waktu itu mempunyai modal yang mencukupi untuk melaksanakan, memajukan sektor perindustrian. Modal yang banyak ini dipusatkan di Bank England dan juga mempunyai bahan mentah yang banyak seperti arang batu dan biji besi, dan juga merupakan modal yang penting untuk menjalankan aktiviti industri, khususnya bahan mentah dan juga bahan api. Empire England di luar negara juga menjamin sumber bahan mentah yang banyak, murah dan berterusan. Jadi bila kita sebut bahan mentah, ingat tiga perkara ini: banyak, murah dan berterusan. Dan satu lagi, empire juga seperti Tanah Melayu, India dan banyak empire British juga merupakan kawasan baru yang membekalkan pasaran untuk barang siap, untuk barang kilang yang dihasilkan di England boleh dijual di tanah-tanah jajahan ini. Ini sebagai pasaran baru yang tetap dan berterusan. Jadi kita sebut pasaran, ingat ini, pasaran baru yang tetap dan berterusan. Ini selagi negara itu dijajah oleh Empire British, mereka akan terus membekalkan, ini merupakan pasaran untuk barangan kilang dari England. England adalah negara yang pertama berlakunya revolusi industri, disebabkan tidak adanya persaingan daripada negara-negara lain seperti Perancis dan Jerman yang sedang menghadapi masalah dari segi politik dan sebagainya. Jadi kemajuan dalam bidang pertanian juga telah menjadi penyumbang besar kepada kemajuan ataupun revolusi industri di England. Sebab kejayaan revolusi pertanian di England itu telah memberikan modal yang banyak yang mencukupi kepada tuan-tuan tanah khususnya, di mana mereka berupaya untuk menanam modal dalam sektor yang baru, iaitu sektor perkilangan. Ada juga antara mereka yang terlibat dalam sektor perkhidmatan. Ini seperti menyediakan kemudahan pinjaman melalui bank dan juga memberi perlindungan insurans dan sebagainya. Jadi mereka memiliki modal untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ini. Mereka juga boleh menjadi pengusaha yang membuka kilang-kilang baru untuk menambah lagi pendapatan dan kemakmuran ekonomi mereka. Dan satu lagi yang menyumbang modal kepada masyarakat industri, perkembangan revolusi industri di England adalah golongan Puritan. Golongan Puritan ini ia bermazhab Katolik Protestan, turut membantu dalam perkembangan revolusi industri di England apabila mereka juga melabur sejumlah wang yang banyak dalam bidang industri. Juga mereka yang berpengetahuan, mempunyai ilmu dari segi sains dan teknologi yang sangat berminat dari segi membuat pelaburan, menjalankan, membuka kilang dan sebagainya. Ini menyumbangkan penyumbang besar dari segi keperluan modal untuk memakmurkan, memajukan industri perkilangan di England. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat dari apa yang saya sampaikan pada hari ini, industri di England melahirkan masyarakat industri. Perkembangan kegiatan industri di England telah menyebabkan pertambahan penduduk ini daripada kampung ke bandar dan bandar menjadi lebih besar melalui proses urbanisasi. Dan pertambahan penduduk ini telah menyumbang kepada lahirnya masyarakat
yang dipanggil kelas kapitalis dan juga kelas pekerja. Jadi ini mewujudkan satu kelas yang baru yang dipanggil golongan pertengahan, dan semua ini menyumbang kepada masyarakat industri pada waktu itu. Hasil daripada kemajuan yang dicapai daripada revolusi pertanian dan revolusi industri yang memberi kekuatan khususnya dari segi modal untuk membiayai, membuka kilang, membuat inovasi, membina pengetahuan, melatih pekerja dan sebagainya, membiayai ataupun menggajikan mereka yang berpengetahuan sebagai pengurus, sebagai penyelia ataupun mereka yang pandai mengendalikan mesin, dan juga membiayai proses-proses inovasi dan juga ciptaan sains dan teknologi untuk kemajuan revolusi industri di England. Itulah dia revolusi industri di England, masyarakat industri di England. Maka kita jumpa lagi, teruskan belajar, cuba fahamkan, cari contoh tambah daripada apa yang telah saya huraikan itu dengan contoh-contoh lain untuk mengukuhkan jawapan anda. Jumpa lagi kita di siri yang lain. Terima kasih.